Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Didoakan semoga kita semua berada di dalam keadaan sihat sejahtera, menghadapi ancaman virus COVID-19 ini dengan tenang, mematuhi arahan PKP, stay at home, dan tahniah kepada semua rakyat negeri Perak kerana hari ini jumlah kes yang kena penyakit disebabkan oleh virus ini adalah kosong. Tiada sesiapa yang kena pada hari ini. Okey, jadi kita sama-samalah meneruskan PKP ini sehingga arahan seterusnya. Duduk di rumah bukan bermakna kita tidak boleh meneruskan pelajaran kita. Okey, kita akan meneruskan pelajaran seperti biasa. Okey, sekarang kita akan belajar tentang sains tingkatan 1 bersama saya, Cikgu Zahuri dari SMK Kubu Gajah Selama Perak. Okey, kita tengok apakah yang berlaku pada orang ini. Okey, dia berada di tempat sejuk, kemudian dia ada salji turun. Okey, apa yang berlaku kepada orang itu? Okey, betul, dia menggigil. Soalannya, kenapa dia menggigil? Kenapa dia menggigil? Okey, sebab dia sejuk. Okey, kenapa bila dia sejuk, badan menggigil? Okey, bagus. Okey, sebelum ni kita tengok ni. Apakah pelajaran kita hari ni? Okey. Ada gambar kucing, ada gambar orang berlari, ada gambar pokok ni, tumbuhan ini, stomata. Pelajaran kita homeostasis. Okey, terlaju dah pula kan. Okey, lagi. Okey, homeostasis. Okey, apa dia homeostasis ni? Okey, kita akan tengok. Okey, sebelum tu kamu keluarkan buku teks kamu. Buku teks. Okey, inilah buku teks saya. Tajuk bab 3, koordinasi dan gerak balas. Koordinasi dan gerak balas. Okey. Jadi, mari kita mengkaji homeostasis dalam benda hidup. Jadi manusia dan benda hidup bergerak pada setiap masa. Bagaimana manusia dan tumbuhan hidup mengawal atur keadaan dalam badan. Dalam badan, ya, dalam badan. Bukan luar badan. Luar badan kita tak kawal. Kita keluar apa yang kita kawal berada dalam badan kita. Kita tengok bulletin dulu. Badan kita ialah pengawal atur suhu yang baik. Suhu badan kita kekal pada 37 darjah Celsius. Ini adalah suhu badan manusia yang sihat, yang normal. Supaya tindak balas kimia dalam badan kita berfungsi dengan baik. Tindak balas kimia contohnya seperti tindak balas enzim dalam badan kita itu. Oleh itu, suhu 37 darjah Celsius adalah suhu normal dalam badan kita. Tahukah anda bahawa mamalia dan burung juga mempunyai suhu badan yang kekal? Jadi suhu badan dia kekal walaupun bukan 37 darjah Celsius. 37 darjah Celsius itu suhu badan manusia. Suhu normal ini berbeza-beza mengikut jenis haiwan. Contohnya,
Suhu badan normal haiwan burung murai ialah 39 darjah Celsius, manakala suhu badan normal bagi landak ialah 31 darjah Celsius. Okey, sekejap ya. Jadi suhu badan manusia ni dia berbeza-beza, tak sama antara satu haiwan dengan haiwan yang lain. Semasa kita berlari, badan kita akan menghasilkan menghasilkan haba yang menyebabkan suhu badan kita meningkat. Betul tak? Bila kita lari, kita rasa apa? Kita rasa panas. Sebab apa kita rasa panas? Sebab haba sudah dihasilkan dalam badan kita. Oleh itu, kelenjar peluh dalam badan kita akan menghasilkan peluh untuk menurunkan suhu badan. Kita berlari, kita akan rasa kita berpeluh. Kemudian kita akan rasa sejuk. Jika suhu badan kita tidak dapat turun ke suhu normal, berapa suhu normal badan kita tadi? Okey, bagus. 37 darjah Celsius. Maka sel-sel badan kita tidak dapat berfungsi dengan baik dan boleh menyebabkan kematian sel. Apa berlaku bila sel mati? Tuan badan sel itu akan mati. Suhu badan yang melebihi 6 darjah Celsius daripada suhu normal akan menyebabkan kematian. 37, 6 lebih, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Jadi suhu 43 ni boleh menyebabkan kematian. Jadi berhati-hati. Jadi apabila demam, pastikan kamu ambil tuala, basahkan, letak atas kepala, supaya suhu badan itu akan menurun sikit. Terutama di bahagian kepala ni, sebab kalau kepala kita panas, boleh menyebabkan otak rosak. Bila otak rosak, boleh menyebabkan kematian. Oleh itu, pesakit yang demam perlu diawasi dengan rapi untuk mengelakkan suhu badan daripada naik secara mendadak. Jadi bila kamu kahwin nanti, ada anak kamu demam, nak pergi hospital, mungkin agak tengah malam, tak ada kenderaan nak pergi, itulah satu keadaan, tindakan yang kamu boleh buat ialah ambil air, ambil tuala, rendam dalam air biasa saja, tak payah, tak perlu guna air sejuk sangat pun tak apa, air biasa saja, dan rendam dalam tuala dalam air, perah, letak saja di atas kepala. Kalau dia sesama pun tak apa, yang penting suhu badan itu turunkan dulu. Okey. Comel kucing ni. Okey, homeostasis dalam benda hidup. Okey, kita akan belajar apa ni? Berkomunikasi tentang maksud homeostasis, menjelaskan tentang sistem yang terlibat dengan homeostasis dalam manusia, haiwan berserta dengan contoh. Okey, yang dua lagi ni kita akan buat kemudian. Okey, apa yang dimaksudkan dengan homeostasis? Homeostasis. Okey, kita tengok. Homeostasis merujuk kepada keadaan persekitaran dalaman. Tak tukar color tu, Ustaz. Kenapa tak tukar? Okey, homeostasis merujuk kepada pengekalan keadaan persekitaran dalam badan. Okey, itu dia maksud dia. Merujuk kepada pengekalan keadaan persekitaran dalam badan sesuatu organisma. Contohnya ialah, apa contoh dia? Aras suhu, air, pH, tekanan darah. Okey, itu yang persekitaran dalaman badan kita yang perlu kita kekalkan ke aras normal. Okey, suhu badan normal 37 darjah Celsius. Jadi suhu badan kita kena tetap saja. Air tak boleh lebih, tak boleh kurang.
Okey. pH pun sama, tekanan darah pun sama. Tekanan darah kena stabil, kena seimbang supaya kita punya badan tidak mengalami tekanan darah tinggi. Okey. Kenapa persekitaran dalaman ini perlu dikawal? Supaya berada dalam keadaan seimbang dan stabil. Okey, itu ya tujuan dia. Okey. Jadi apabila persekitaran dalaman badan kita seimbang dan stabil, jadi semua proses dalam badan kita ni akan berlaku dengan lancar. Jadi kalau keadaan sekitaran dalam badan kita tidak seimbang, apa jadi? Dia terbaliklah, betul tak? Kalau dianya seimbang dan stabil, maknanya kita proses tindak balas dalam badan kita akan berjalan dengan lancar. Tapi kalau persekitaran tidak seimbang dan tidak stabil, seperti suhu badan naik, jadi akan menyebabkan masalah dalam badan kita. Okey, kita tengok dulu satu-satu ya. Homeostasis dalam manusia. Ada soalan di situ. Pernahkah anda menggunakan ketuhar? Ataupun mungkin kamu tak faham apa ketuhar. Oven. Oven. Pernahkah kamu menggunakan oven? Jadi kalau kita nak masak kek ke, nak panaskan makanan ke, kita menggunakan ketuhar contohnya. Jadi kita boleh set suhu kita. Suhu ketuhar itu. Berapa darjah Celsius yang kita perlukan. Contohnya untuk masak kek kita kena guna 230 darjah Celsius. Kalau bawah daripada 230 darjah Celsius, kek itu akan mentah. Kalau lebih daripada 230 darjah Celsius, kek itu akan hangus. Okey. Akan jadi terbakar pula ya. Jadi untuk menetapkan suhu oven itu, dia ada satu alat yang dinamakan termostat lah, untuk mengawal suhu dia supaya tidak melebihi 230 dan tidak kurang daripada 230. Dia stabil saja. Okey. Jadi jika termostat mengesan suhu ketuhar terlalu tinggi, fungsi pemanas yang berada pada ketuhar tersebut akan dimatikan. Okay, bila suhu tinggi, litar elektrik akan terputus, jadi suhu dia tetap. Bila suhu dia turun, litar elektrik akan hidup semula dan suhu akan naik. Okay. Senang je kan? Okey, faham ya, ada soalan ya? Jadi samalah juga dengan badan kita. Mekanisme dalam badan kita juga boleh mengawal suhu badan, kandungan air dan sebagainya supaya berada dalam keadaan seimbang dan stabil. Itu dia fungsi dia. Homeostasis ni fungsi dia untuk pastikan faktor dalaman badan kita ni seimbang dan stabil. Apa faktor dalaman dia? Suhu, lagi pH, lagi kandungan air, lagi tekanan darah, dan sebagainya. Kandungan hormon. Okey. Kemudianlah. Okey, kita tengok ni proses kawalan homeostasis. Apabila keadaan persekitaran badan kita berubah, misalnya suhu meningkat, pusat kawalan di otak akan mengesan peningkatan itu. Mekanisme pembetulan akan bertindak dan suhu akan menurun ke julat normal. Berapa julat normal tadi? Antara 37 darjah Celsius. Sebaliknya, apabila suhu badan menurun, mekanisme pembetulan sebaliknya, apabila suhu badan menurun, mekanisme pembetulan akan bertindak dan suhu akan meningkat pada julat normal. Okey. Ini adalah julat normal. Julat normal, ini pun julat normal. Jadi apabila suhu meningkat, suhu badan meningkat, pusat kawalan kita ialah otak. Kepala kita. Dan kepala kita ni ada otak. Otak ni adalah mengawal keseluruhan tindak balas dalam badan kita ni.
Mengawal seluruh aktiviti badan kita ialah pusat kawalan kita ialah otak. Jadi apabila suhu badan meningkat, pusat kawalan kita akan mengesan. Oh, suhu badan kita meningkat. Jadi apa yang perlu badan kita buat? Okey, otak akan mengarahkan badan kita untuk melakukan sesuatu. Apa bendanya? Kita akan tengok kemudian. Jadi ini dinamakan mekanisme pembetulan. Jadi badan kita akan melakukan mekanisme pembetulan menyebabkan suhu badan kita akan turun ke paras normal. Okey. Sorry lah, tak minum lagi. Okey. Utamakan pelajar dulu, barulah lepas ni minum ya. Okey. Julat suhu normal, suhu badan kita menurun. Contohnya apabila kita berada di tempat yang sejuk, dalam aircon, berada di negara sejuk, bermain salji dan sebagainya. Jadi suhu badan kita akan menurun. Jadi bila suhu badan kurang daripada 37 darjah Celsius, pusat kawalan kita iaitu otak akan mengesan penurunan suhu badan itu. Dan seterusnya, otak akan mengarahkan badan kita untuk melakukan mekanisme pembetulan. Apa yang berlaku bila kita sejuk? Kita akan, kita akan menggigil. Jadi apabila kita menggigil, sebenarnya apabila kita menggigil itu, otot-otot kita tu akan bergerak. Bila otak kita bergerak tu, dia akan menghasilkan haba. Jadi haba itu akan meningkatkan suhu badan kita ke aras normal. Okey, ada soalan? Senang je kan? Jadi soalannya, adakah homeostasis ini penting pada manusia? Mesti penting. Mesti penting. Jadi antara kawalan homeostasis penting dalam badan kita ialah kawal kandungan air dan suhu badan. Okey, dua ni kita akan tengok nanti ya. Okey, kita tengok video sat. Okey, video. Suhu badan normal ialah 37 darjah Celsius. Okey, yang bawah ni abaikan. Fahrenheit ni ialah digunakan di negara yang menggunakan Fahrenheit ni Amerika. Jadi yang digunakan ialah 37 darjah Celsius. Unitnya ialah darjah Celsius. Okey. Kita tengok video. Okey, ini suhu badan normal. Jadi apabila kita bersenam, melakukan aktiviti yang cergas, berlari, bermain bola dan sebagainya, menyebabkan aktiviti badan kita menjadi aktif dan seterusnya akan meningkatkan suhu badan menjadi 38 darjah Celsius. Jadi 38 darjah Celsius ni di bawah normal ke di atas normal? Normal kita berapa? 37. Jadi ini adalah di atas normal. Suhu badan kita tinggi ke rendah? Tinggi. Betul tak? Jadi apa yang berlaku pada badan kita? Jadi otak kita akan mengesan. Oh, terlalu panas. Okey, otak mengesan terlalu panas. Jadi apa yang otak kita buat? Otak akan mengarahkan kulit kita. Ada di dalam bawah kulit kita ni ada kelenjar peluh. Di bahagian dermis. Okey, kemudian dia akan mengeluarkan peluh. Ni ialah liang rumah. Setiap orang ada liang rumah. Hampir keseluruhan haiwan ada liang rumah. Kecuali anjing. Anjing dia tidak ada liang rumah kecuali di bahagian tapak kaki dia sahaja. Okay. Jadi macam mana anjing untuk menghilangkan suhu badan dia? Nanti kita tengok kemudian. Okey, itu dia po. Okey. Jadi
Air akan keluar melalui liang peluh membawa bersama haba yang berada di dalam badan. Okey. Jadi bila air ini menyejat, dia akan menyebabkan badan kita akan menjadi sejuk. Turun ke paras normal 37 darjah Celsius. Okey, senang kan? Okey, kita tengok balik nota kita tadi. Okey. Aktiviti. Tujuan mengumpul maklumat tentang homeostasis dalam badan kita. Jadi aktiviti dah, jalankan aktiviti secara berkumpulan. Setiap kumpulan perlu menggunakan maklumat tentang homeostasis seperti kawal atur kandungan air dan suhu badan. Maklumat boleh diperolehi daripada internet, majalah dan sumber lain. Bincangkan maklumat yang telah kamu kumpulkan. Selepas itu, setiap kumpulan perlu membentangkan hasil perbincangan kamu di dalam kelas dalam bentuk persembahan multimedia. Okey, ni tugasan kamu. Okey, kamu buat cari maklumat berkenaan dengan homeostasis dalam badan ini melalui internet ke, majalah ataupun sumber-sumber lain. Okey. Kawal atur kandungan air dalam badan. Okey, sebelum tu kita tengok ni dulu ya. Okey, ini. Persekitaran, suhu persekitaran tinggi. Apa yang berlaku pada kita bila suhu persekitaran tinggi sebenarnya? Okey, yang pertamanya, ini adalah lapisan kulit. Lapisan kulit. Kulit kita ada kelenjar peluh di bahagian dermis. Okey, kelenjar peluh di bahagian dermis. Ini kelenjar peluh. Okey, ini kelenjar peluh. Jadi kelenjar peluh ni apabila waktu-waktu tertentu seperti waktu panas, dia akan mengeluarkan peluh yang akan keluar melalui liang peluh. Okey. Ini adalah bulu roma. Bulu roma kita condong. Okey, pada persekitaran yang panas, kelenjar peluh menghasilkan lebih banyak peluh lagi bagi menyejukkan kulit apabila peluh tersejat. Okey. Yang kedua, bulu roma condong untuk mengurangkan udara terperangkap pada kulit supaya haba mudah dibebaskan. Jadi bulu roma ni condong. Jadi tak ada banyak udara terperangkap di sini. Alright. Dan yang terakhir sekali, salur darah mengembang. Okey. Untuk membolehkan lebih banyak darah mendekati kulit bagi membebaskan tenaga haba. Okey, jadi salur darah yang berada di bawah kulit ini, yang biru ini namanya ialah vena, yang merah ini namanya arteri. Vena membawa darah tidak berkurang oksigen, dan arteri ini membawa darah beroksigen. Okey, jadi bila panas, salur darah ni mengembang supaya darah banyak berada di bahagian persekitaran kulit. Jadi haba yang berada dalam salur darah ni boleh keluar dengan mudah, dekat dengan salur kulit kan, sebab dia besar dan banyak, jadi boleh keluar dengan mudah. Okey, bila suhu persekitaran kita rendah, suhu persekitaran rendah, apa jadi? Tadi suhu persekitaran tinggi, betul tak? Okey, suhu persekitaran tinggi. Okey, apa jadi? Bulu roma menegak. Okey, bulu roma menegak. Supaya dapat memerangkap satu lapisan udara yang bertindak sebagai penebat suhu. Penebat haba. Okey, jadi apabila bulu roma ni banyak, satu ni tak ada benda lah, dia banyak bulu roma di contohnya di tangan kita kan banyak. Jadi apabila dia menegak, dia akan memerangkap satu lapisan udara di sini. Okey, jadi lapisan udara ni
akan menjadi penebat haba. Jadi haba dari luar nak masuk, dia ada penahannya di sini. Yang kedua, salur darah mengecut untuk membolehkan lebih banyak darah menjauhi kulit bagi mengurangkan pembebasan haba. Okey, ini adalah fakta yang perlu kamu ingat tu. Kena faham konsep dia. Macam mana bila kita panas jadi apa, bila kita sejuk macam mana. Apa yang menyebabkan kita rasa badan kita menjadi lebih selesa apabila panas dan bila sejuk. Okey, kita tengok mekanisme dia. Okey, kawal atur suhu badannya. Okey. Sistem yang terlibat dalam kawal atur suhu badan ialah sistem perkumuhan. Apa dia? Sistem perkumuhan. Sistem perkumuhan terdiri daripada apa? Ada 3, betul tak? Yang pertama, kulit. Jadi kita nak cerita kulit lah di sini. Sebab 2 lagi sistem itu mempengaruhi juga. Contohnya seperti penghasilan air kencing yang panas. Sistem perkumuhan kita, kulit. Satu lagi ialah ginjal. Okey, dan sistem endokrin. Apa satu lagi ni sistem perkumuhan ni? Kulit, okey, satu lagi sistem perkumuhan kita ialah paru-paru. Sistem pernafasan juga akan mengeluarkan haba. Okey. Sistem perkumuhan kita terdiri daripada 3, iaitu kulit, kit buah pinggang dan juga sistem pernafasan kita paru-paru. Jadi apabila untuk kawal atur suhu badan ini, sistem yang terlibatnya ialah sistem perkumuhan dan juga sistem endokrin. Sistem endokrin ialah sistem yang berfungsi untuk mengawal kandungan hormon. Antara organ-organ yang terlibat ialah kulit, otak dan juga otot rangka. Okey. Jadi mekanisme pembetulannya apabila ini adalah suhu badan normal. Suhu badan normal ialah 37 darjah Celsius. Apabila suhu badan kita meningkat pada hari yang panas ataupun melakukan aktiviti yang cergas, jadi otak kita ni akan mengesan suhu badan kita sudah meningkat. Suhu badan meningkat. Okey, jadi otak akan mengarahkan badan kita melakukan sesuatu tindak balas. Jadi apa mekanisme pembetulan yang diarahkan oleh otak kita? Okey. Yang pertama, salur darah mengembang. Kita tengok itu dia, salur darah mengembang. Bulu roma condong. Okey, bulu roma condong. Berpeluh. Aktiviti otot rangka dan perembesan hormon-hormon tertentu akan berkurangan. Seterusnya akan menurunkan suhu badan, air kencing sedikit. Okey, ni kamu pengalaman sendiri, betul tak? Bila kita berpeluh, air kencing biasanya adalah sedikit. Dan kemudian suhu badan akan turun ke paras normal 37 darjah Celsius. Okey, apabila suhu normal kita 37 darjah Celsius turun di tempat yang sejuk, jadi suhu badan kita akan menurun. Penurunan suhu badan itu akan dikesan oleh otak. Seterusnya otak kita ni, sistem kawalan badan kita ni akan mengarahkan badan kita ni melakukan mekanisme pembetulan. Jadi apa mekanisme pembetulan yang diarahkan oleh otak? Yang pertama, otak kata salur darah mengecut, bulu roma menegak, kurangkan peluh, otot rangka akan mengecut dan mengendur secara aktif dan akan menyebabkan seseorang itu menggigil. Okey. Supaya meningkatkan suhu badan. Pada masa yang sama, hormon tertentu akan dirembeskan untuk meningkatkan metabolisme. Okey. Okey, itulah
macam mana badan kita berfungsi untuk mengatasi masalah-masalah homeostasis dalam badan kita. Okey, kita tengok satu lagi video. Okey, video satu lagi. Kita tengok vasodilation. Okey, vasodilation ialah pengembangan salur darah. Okey, ini adalah salur darah. Warna biru ialah vena, warna merah ialah arteri. Okey, apabila kita panas, aktiviti sel, di sini berlakunya aktiviti sel, salur darah kita akan mengembang. Jadi banyak darah yang boleh masuk ke dalam salur darah yang lebih besar. Okey, di situ salur darah mengembang dan akan membebaskan haba. Haba dibebaskan. Okey, haba dibebaskan dan darah di dalam salur darah ni akan menjadi lebih sejuk. Okey. Okey, vasoconstriction ini adalah pengecutan salur darah pula. Pengecutan salur darah apabila kita sejuk. Okey, apabila sejuk, salur darah akan mengecut. Okey. Jadi apabila salur darah mengecut, kuranglah darah yang akan mengalir di sini. Seterusnya, otot kita ini, otot rangka ini, dia akan mengecut dan juga mengendur. Okey. Dengan cepat menyebabkan kita akan menjadi menggigil, shivering. Gigil. Grrr, grrr. Gigil kan? Okey. Dia biasanya gigil tu dengan sini-sini. Bunyi kan? Okey. Kemudian apa yang berlaku? Bila menggigil, kita punya ini, kalau dekat kulit kita ni, apabila kita sejuk kan, kita nampak ada bintik-bintik tu. Itu namanya goose pimple. Okey, kita akan nampak bintik-bintik dan seterusnya kita akan boleh rasa bulu roma kita ni akan menegang. Okey, menegak ke atas. Okey, jadi dia akan merangkap satu lapisan udara di situ. Okey. Okey, ada soalan? Okey, kita tengok balik buku teks kita. Alright. Kita tengok balik buku teks. Okey, ini adalah kawalan suhu badan. Kita tengok air pula. Kandungan air. Okey. Okey. Homeostasis yang kedua, kawal atur kandungan air. Sistem yang terlibat dalam kawal atur kandungan air adalah sistem perkumuhan. Sama lagi. Tadi pun suhu pun sistem perkumuhan. Okey, sistem perkumuhan. Sistem endokrin juga dua-dua ini. Organ dalaman antara organ yang terlibat ialah ginjal dan otak. Okey. Okey, kandungan air dalam badan kita kena tetap. Tak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Okey, ini adalah paras air normal dalam badan kita. Katakan ini paras air, kita minum banyak air. Bila kita minum banyak, bila kandungan badan kita banyak air, jadi seperti apa? Kita minum air yang banyak. Okey, bila kita minum air banyak, kandungan air dalam badan kita bertambah. Jadi pertambahan air dalam badan kita itu akan dikesan oleh otak. Otak akan mengesan apa? Mengesan kandungan air yang banyak dalam badan kita.
Jadi apa yang otak buat? Otak akan mengarahkan badan untuk melakukan mekanisme pembetulan. Apa dia mekanisme pembetulannya? Otak merangsang rembesan sejenis hormon supaya ginjal menambahkan penghasilan air kencing. Okey, hormon akan dikeluarkan dengan banyaknya. Dia akan pergi ke buah pinggang kita. Jadi dia akan menyebabkan buah pinggang kita akan menyerap air lebih banyak daripada badan kita. Dan lebih banyak air kencing akan dihasilkan. Jadi apabila air kencing banyak di dalam pudi kencing, kita akan buanglah air tu. Bila air dia dibuang, jadi badan kita akan kembali normal paras airnya. Okey, apa yang berlaku apabila air kurang pula dalam badan? Okey. Air kurang dalam badan. Apa yang berlaku? Ini paras normal. Kita tengok apa yang berlaku apabila air menurun. Apabila air menurun dalam badan kita, menurun ini bukannya makna macam tok bomoh tu menurun. Ini apabila kandungan air dalam badan kita berkurangan. Okey. Kandungan air dalam badan menurun apabila kita berpeluh. Contoh yang menyebabkan kita tanda berkuning semua tak apa penting tu. Okey, kandungan air dalam badan menurun apabila kita berpeluh. Okey. Okey, right, apa tu? Okey. Jadi, kekurangan air ni akan dikesan oleh pusat kawalan kita, iaitu otak. Okey. Otak akan mengarahkan badan untuk melakukan satu mekanisme pembetulan. Apa yang otak buat? Otak suruh badan kita buat. Otak merangsang rembesan sejenis hormon supaya ginjal mengurangkan penghasilan air kencing. Okey. Sekali lagi, satu jenis hormon yang lain pula dikeluarkan kepada ginjal kita supaya kurangkan ambil air, kurangkan menyerap air dari badan. Jangan serap air banyak-banyak sangat. Jadi kalau serap air banyak sangat akan menyebabkan badan kita turun. Jadi ginjal jangan serap air banyak. Okey, itu diarahkan oleh otak. Kemudian kita akan merasa dahaga. Okey, apa kita buat bila kita dahaga? Kita minum air, betul tak? Jadi bila minum air, apa jadi pada kandungan air dalam badan? Akan meningkat ke aras normal. Okey. Macam itulah caranya badan kita mengawal kandungan air dan juga mengawal suhu badan kita. Okey. Okey, ni kita sudah selesai. Okey, kita tengok aktiviti. Okey, aktiviti ni eksperimen 3.1, penyataan masalah. Okey. Kita berpeluh dalam keadaan panas ataupun sejuk? Soalan dia. Adakah kita berpeluh dalam keadaan panas ataupun sejuk? Hipotesis, kita berpeluh dalam keadaan panas. Betul ke? Jadi untuk tahu betul atau tidak betul, kita kena buat eksperimen. Tujuan, mengkaji tindakan biologi memberikan gerak balas kepada perubahan suhu. Jadi pemboleh ubahnya ada 3, pemboleh ubah manipulasi suhu persekitaran. Yang kedua, pemboleh ubah bergerak balas kehadiran peluh. Pemboleh ubah yang dimalarkan, masa yang diambil. Bahan dan radas, jam randik, 1 murid dari setiap kumpulan. Okey, prosedur dia. Masuk ke dalam bilik makmal tanpa memasang kipas selama 10 minit. Rekod sama ada anda berpeluh ataupun tidak. Kemudian pasang kipas selama 10 minit. Seronoklah kamu. Duduk relax je 10 minit. Tak buat apa-apa. Okey. Rekodkan sama ada anda berpeluh ataupun tidak. 20 minit duduk saja tu. Itu eksperimen. Walaupun kita duduk saja, itu kita melakukan aktiviti pun dapat pahala tu. Duduk saja pun dapat pahala. Okey. Suhu keputusan dia. Suhu persekitaran panas tanpa pasang kipas. Kehadiran peluh ada pun tak ada ataupun tiada. Tulislah sini. Suhu sejuk, ada kipas dipasang. Kamu tengok ada peluh ke tidak. Jadi soalannya, apakah yang berlaku kepada badan
dalam suhu persekitaran yang panas. Jadi kamu buat kesimpulannya, adakah hipotesis itu diterima ataupun hipotesis itu tidak dapat diterima. Okey. Okey, eksperimen 3.2. Penyataan masalah. Adakah kiraan nadi semakin meningkat apabila melaksanakan tugas yang berat? Hipotesis. Kiraan nadi semakin meningkat apabila melaksanakan tugas yang berat. Itu hipotesis kita lah. Jadi nak tahu hipotesis kita ni betul ataupun tak betul, kena buat eksperimen. Tujuan, mengkaji tindakan biologi yang memberikan gerak balas kepada kiraan nadi. Pemboleh ubah dimanipulasikan jenis aktiviti. Pemboleh ubah yang bergerak balas, kiraan nadi. Kandungan pemboleh ubah yang dimalahkan, masa yang diambil. Okey. Bahan radas, jam randik, seorang murid daripada setiap kumpulan. Prosedur. Pilih seorang murid daripada setiap kumpulan untuk menjalankan aktiviti yang dirancang, iaitu dalam keadaan rehat. Rehat ni kamu duduk diam-diam, ambil berapa nadi dia, kamu cek nadi dia berapa dalam keadaan rehat. Kemudian berjalan. Suruh kawan kamu tu berjalan dari hujung makmal ke hujung makmal ini 2-3 kali ulang alik. Kemudian cek sekali lagi dalam masa tertentu, ya 30 saat 60 saat kamu cek berapa dia punya lari. Dan berjoging. Aktiviti berjalan dan berjoging dilakukan selama 10 minit. Okey. Kemudian ambil kiraan nadi setiap murid selama 1 minit dengan meletakkan 2 jari pada pergelangan tangan dan rekodkan bacaan. Okey, kamu menggunakan 2 jari. 2 jari gitu. Tak nampak. Okey, macam ni. Okay. Kamu letak 2 jari dan cek di sini. Kamu akan rasa denyutan dia. Okey, kamu kira untuk selama 1 minit ataupun 60 saat. Kamu kira berapakah kiraan nadi dia. Rekod semua keputusan dalam jadual seperti berikut. Okey, inilah jadualnya. Dan kamu buatlah soalan-soalan yang tertera di bawah ini. Tuliskanlah laporannya dalam buku laporan amali. Okey, ada bunyi ayam tu. Agaknya nak tengok tentang hemostasis dalam haiwan kot. Nanti kita sambung. Hemostasis dalam haiwan. Okey, sebelum tu ada soalan. Okey, bagus. Tak ada soalan. Kita akan teruskan dengan hemostasis dalam haiwan. Kita sambung semula. Homeostasis dalam haiwan. Okey. Jadi manusia, bukan hanya manusia saja perlukan kekalkan persekitaran badan kita ni seimbang dan juga stabil. Haiwan juga perlukan keadaan yang sama. Jadi kita tengok hemostasis dalam haiwan. Hemostasis juga berlaku pada haiwan. Haiwan seperti kucing dan anjing tidak mempunyai kelenjar peluh kecuali di tapak kaki. Okey, anjing dengan kucing tak ada kelenjar peluh. Tapak kaki je ada. Bagaimanakah haiwan ini mengekalkan homeostasis terhadap perubahan suhu persekitaran? Okey, jadi apa yang kucing buat? Kucing tu kata apa? Saya menjilat bulu di badan supaya suhu badan saya berkurangan. Meow meow. Okey, anjing pula gong 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 gong. Saya menjelakan lidah supaya suhu badan saya berkurangan. Okey, dia jelil lidah. Dia jelil lidah tu bukannya dia untuk kita punya. Dia ada sebab kenapa dia jelil lidah. Bulu saya menegak, kucing kata, meow meow meow. Bulu saya menegak apabila kesejukan untuk memerangkap haba. Okey, itu yang dikatakan oleh kucing. Alright, kita tengok video sikit apa yang berlaku kepada kucing dan juga anjing apabila keadaan persekitaran tidak sesuai untuk mereka. Okey. Kita tengok video.
kucing. Apa yang berlaku pada kucing? Apa yang kucing buat? Kucing menjilat ke seluruh badannya. Okey. Janganlah kacau, aku mau tidur. Dia kata kan. Tapi kawan dia tu jilat juga dia. Dia tak kira kacau lah kau ni. Aku nak tidur pun tak senang. Okey. Agaknya dia kata itulah. Tapi tujuan dia adalah untuk bagus kucing hitam ni. Dia menolong kawan dia supaya suhu badan kawan dia menurun. Okey. Jadi kita kena menjadi kawan yang baik lah. Kawan yang baik kepada kawan-kawan kita. Tolong apa-apa yang kita boleh tolong, kita tolong. Janganlah tolong jilat badan dia pula. Okey, itu nak kena penampor. Okey, kita tengok anjing. Okey, ini apa yang berlaku sebenarnya apabila ini bahagian kulit. Ini tadi kita dah sebut tadi. Okey, kita tengok anjing lah. Okey, ni sepatutnya yang berlaku dalam badan kita, tapi ini tidak berlaku pada anjing dan juga kucing, sebab dia tidak ada liang peluh kan. Okey, apa yang anjing dan kucing buat? Kucing menjilatkan bulu badan dia. Okey, anjing anjing menjelirkan lidahnya. Kamu boleh nampak di sini air liur dia meleleh ni. Air liur meleleh ni akan membawa bersama haba-haba yang berada dalam badan dia untuk keluar daripada badan dia. Okey, di samping itu kalau kamu tengok di bahagian bawah lidah dia ni ada banyak salur darah. Salur darah ini juga akan membawa haba-haba dia untuk keluar daripada badan. Okey, jadi apabila suhu badan dia kembali normal, seronoklah dia bolehlah bermain-main ya. Okey. Okey, jadi ada soalan berkenaan dengan homeostasis pada kucing dan juga anjing. Okey, tak ada, kita teruskan dengan homeostasis dan haiwan-haiwan yang lain pula. Bagaimana reptilia seperti cicak mengekalkan homeostasis terhadap perubahan suhu persekitaran? Okey, kita tahu bahawa cicak ini adalah haiwan reptilia. Reptilia ni suhu dia berubah mengikut suhu persekitaran. Jadi pada persekitaran suhu yang sejuk, okey, kita tengok persekitaran yang sejuk, antibodi badan menjadi perlahan. Otot berfungsi pada kadar yang perlahan. Jadi itu semuanya untuk mengurangkan aktiviti badan, seterusnya akan mengurangkan haba supaya jangan keluar dalam badan dia. Pergerakan menjadi perlahan, kadar metabolisme rendah dan suhu badan menurun. Okey. Persekitaran yang panas. Persekitaran yang panas, jantung berdegup cepat. Cepat, laju kan. Pergerakan menjadi lebih pantas, laju. Jadi persekitaran panas ni, reptilia ni aktif. Kadar metabolisme tinggi, suhu badan dia meningkat. Okey. Jadi semua ni akan menyebabkan suhu badan dia meningkat. Okey. Siput. Bagaimana pula siput babi dan lebah mengekalkan homeostasis terhadap persekitaran, suhu persekitarannya? Kehilangan banyak air pada siput babi ni. Okey. Kehilangan banyak air melalui penyejatan air di persekitaran. Ini masalah siput babi sebab badan dia lembab. Apabila badan dia lembab, banyaklah air yang akan boleh tersejat kan. Jadi untuk mengatasi supaya air-air ni tidak kurang tersejat, siput babi ni badan dia akan menghasilkan bendalir. Dan di mana siput babi ni duduk biasanya? Biasanya siput babi ni duduk di bawah-bawah batu, celah-celah pasu, bawah-bawah pokok-pokok yang redup tu tak? Tujuan dia untuk mengurangkan proses penyejatan air. Dia duduk di tempat yang lembab lah.
Malam-malam baru dia keluar. Mana kita nampak sibuk babi keluar waktu tengah-tengah malam, tengah-tengah hari saya. Tengah-tengah panas sibuk babi keluar cari makan ada? Tak ada. Kalau kamu jumpa sibuk babi yang keluar tengah-tengah hari tu, kamu ambil gambar masuk dalam YouTube. Memang rare memang. Okey. Jadi dia akan mengurangkan penyejatan air apabila siput babi ni duduk di tempat yang sejuk. Lembap dan sejuk. Lebah. Lebah mempunyai lapisan kulit berlilin dan kehilangan wap air berlaku melalui spiracle pada badannya. Okey, jadi lapisan kulit lebah ni dia ada satu lapisan lilin. Kulit dia tu berlilin. Jadi apa lilin? Boleh tak udara boleh tak senang tak haba nak keluar ataupun nak masuk? Agak susah sikit lah. Dan dia ada spiracle. Spiracle ni adalah satu liang yang berada di bahagian abdomen. Ni yang besar ni bahagian ni abdomen. Okey, kita paksa ulang balik lah. Sebab tak ada gambar yang tadi pula. Aduh, tak perasan tak ada gambar. Kamu pun diam je. Aduh. Tapi tak apa. Kita bila melakukan kesilapan, kita tengok kesilapan kita tu macam mana. Bagaimanakah caranya kita nak mengatasi masalah kita? Okey, kita semua ada masalah. Jadi apabila ada masalah, kita cari jalan lah untuk mengatasi masalah. Okey. Okey, kita tengok haiwan seperti reptilia. Ini lah tadi yang saya sebut tadi. Haiwan gambar-gambar ni gambar dia. Okey, apabila dia secara sejuk dia macam mana? Sekitaran panas dia jadi apa okey. Ni tadi dah cakap dah, kita ulang balik ni lah. Okey, siput babi. Ini adalah siput babi. Siput babi, okey. Badan ada terdedah je kepada udara, boleh menyebabkan kehilangan air yang banyak. Jadi untuk mengatasinya dia ada bendalir. Okey, lebah. Lebah ada kulit berlilin dan kehilangan uap air hanya berlaku melalui spiracle. Ini ialah bahagian abdomen. Ini abdomen. Yang ini thorax. Jadi di bahagian abdomen dan thorax dia ada satu liang. Bukan satu lah, banyak liang. Ada liang. Ada beberapa liang di bawah dinamakan spiracle. Jadi udara boleh masuk sini, boleh keluar sini. Air pun boleh masuk dan juga keluar melalui spiracle saja. Spiracle ini adalah dia punya saluran pernafasan dia kan. Jadi menutup spiracle, jadi spiracle ni hebatnya dia boleh tutup dan juga buka. Menutup spiracle antara dua pergerakan pernafasannya untuk mengurangkan kehilangan air. Okey, jadi dia boleh tutup. Bila dia bernafas, dia tutup antara dua pergerakan pernafasan dia, tarik nafas itu, dia boleh menutup spiracle dia supaya bila tutup air tidak boleh keluar. Okey. Hebatlah lebah ni. Jadi lebah ni bukan setakat membantu proses pendebungaan untuk menghasilkan buah-buahan yang sedap untuk kita makan, tetapi lebah ni juga dianya menghasilkan madu lebah, baik untuk kesihatan. Okey, ada soalan? Hemostasis dalam tumbuhan, kita sambung kelas yang seterusnya insya-Allah. Kesimpulannya kita tahu bahawa ada satu sistem kawalan dalam badan kita yang kita namakan hemostasis untuk mengawal atur persekitaran dalam supaya dianya sentiasa berada dalam keadaan stabil dan juga seimbang. Iaitu contohnya ialah kawal atur kandungan air dan juga kawal atur suhu badan.
Dan kita tahu ada mekanisme yang untuk membetulkan sekiranya badan kita berada dalam keadaan tidak seimbang dan juga tidak stabil. Dan kita juga tahu bahawa badan kita ada pusat kawalan. Pusat kawalan kita ialah otak. Okey. Okey, kemudian kita juga tahu apa yang berlaku kepada badan kita pada suhu persekitaran yang tinggi dan juga pada suhu persekitaran yang rendah. Okey, bagaimana badan kita ini beradaptasi supaya suhu badan itu dapat dinaikkan ataupun diturunkan supaya suhu badan kita menjadi normal. Okey, seterusnya kita tengok homeostasis dalam haiwan. Haiwan yang berbagai mempunyai kaedah homeostasis yang berbagai. Contohnya kucing dan juga anjing, dia tidak ada bulu rumah yang boleh mengeluarkan peluh, jadi dia menjilat badannya. Kucing menjilat badannya, anjing menjelikan lidahnya. Pada haiwan lain seperti cicak, siput babi dan juga lebah juga mempunyai mekanisme untuk mengawal atur persekitaran dalamannya. Okey. Jadi sebelum kita akhiri, cikgu nak kamu buat soalan dulu. Soalan supaya kamu lebih faham. Dan soalan ini, okey, ini dia punya alamat dia. Kamu salin alamat ini. Okey, http /gg.gg /cikgu Zahuri /SN sain /T1 tingkatan 1 homeostasis 1. Okey. Dan sebelum tu kamu kena buka Google dululah. Buka Google dan type di sini /cikgu Zahuri sain tingkatan 1 homeostasis 1. Okey. Saya show sikit. Dan enter. Okey. Okey, kamu akan dapat ini. Okey, homeostasis sain tingkatan 1. And then kamu jawab soalan ini lah. Nama, isi nama penuh. Besar semuanya. Dan nama sekolah kamu SMK Selama Perak. Okey, kemudian soalan 1. Bagaimanakah badan kita bergerak balas kepada perubahan suhu apabila kita memasuki bilik yang sangat sejuk? Okey. Jadi kamu nak jawab di sini. Your answer is here. Okey, kamu jawablah soalan kamu. Badan, apa dia? Apa jadi pada badan? Kemudian jawapannya panjang, tulislah, boleh di enter, boleh enter lagi. Okey. Jadi bila sudah siap semua soalan tak banyak, ada 6 sahaja. Kamu boleh submit soalan ini. Okey, kamu klik submit. Okey, dapatlah saya soalan itu. Dan cikgu-cikgu lain pun insya-Allah akan dapat soalan itu. Jadi selamat mencuba jawab soalan tersebut ya. Okey, diharapkan kamu akan terus menjawab dan stay at home, patuhi PKP
Dan insya-Allah kita akan jumpa lagi untuk pelajaran yang seterusnya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, bye bye.